Okey, selamat pagi kepada para pelajar. Okey, hari ini kita akan masuk kepada bab yang ke-6. Bagi pelajar yang baru masuk, anda tengok ruangan chat, anda isi link hadir anda sekarang juga. Okey, anda isi link kehadiran anda sekarang juga. Pilih mana-mana link dan isi. Okey. Jadi kita tengok bab yang ke-6. Bagi mereka yang ada buku teks, anda bolehlah rujuk bab yang ke-6 di muka surat 144 144 buku teks muka surat bab 6. Okey, 144. Okey, bab 6 ancaman komunis dan peristihan darurat. Kita akan mempelajari tentang perkembangan pengaruh komunis. Okey. Jadi pada bab yang ketiga anda telah belajar bagaimana Parti Komunis Malaya telah menubuhkan MPAJA, Bintang 3 untuk menentang pendudukan tentera Jepun. Okey. Jadi itu adalah semasa Perang Dunia Kedua. Jadi pada bab yang ke-6 ini kita akan belajar tentang Parti Komunis Malaya dengan lebih lanjut lagi. Okey, dengan aktiviti mereka, aktiviti keganasan mereka dan bagaimanakah kerajaan British mengambil langkah untuk mengatasi ancaman komunis ini. Okey, kita mula dengan yang ini. Okey, ini adalah subtopik yang anda akan belajar pada bab yang ke-6. Okey, latar belakang pengaruh komunis di negara kita, ancaman komunis di negara kita, usaha menangani ancaman komunis dan kesan zaman darurat terhadap negara kita. Okey, ada 4 item di sini. Tajuk ini agak panjang. Okey, saya akan mulakan dengan tajuk nombor 1 hari ini. Okey, diminta fokus belajar. Okey, jadi kita tengok tajuk yang pertama, latar belakang. Okey, latar belakang pengaruh komunis di negara kita. Okey, ini di muka surat 146. Okey, anda boleh buka muka surat 146. Okey, kita nak tengok kemunculan komunis ini. Okey. Kalau bahasa Cina apa? Gongcangtang lah. Betul tak? Okey. Jadi Parti Komunis ini adalah jadi komunis ini, okey, bukan Parti Komunis lah. Komunis ini, nama komunisme. Okey. Dia adalah satu ideologi tau, satu pegangan, satu falsafah. Okey. Yang telah diasaskan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Okey. Dalam buku teks anda boleh gariskan nota ini. Okey, senang, anda just garis saja. Okey, jadi Karl Marx dengan Friedrich Engels ini dia telah menulis dua buah karya, itu Communist Manifesto dan Das Kapital. Jadi kedua-dua buku ini menerangkan tentang ancaman, menerangkan tentang falsafah dan ideologi komunis. Okey. Jadi perkataan komunis membawa kepada orang yang menganut fahaman komunis lah. Okey. Jadi komunisme ini adalah satu fahaman politik. Dia adalah satu fahaman politik, ideologi politik yang menjadikan ekonomi dan barang pengguna sebagai milik negara. Jadi negara memiliki sebarang harta ataupun barang pengguna, contohnya tanah. Dalam milik negara. Tak ada persendirian dalam komunis. Tak ada persendirian, tak ada sendirian berat. Jadi percubaan menyebarkan komunis di negara kita bermula sejak tahun 1920 negara kita. Jadi pada masa itu ada dua buah negara komunis yang terlibat dalam penyebaran komunis di negara kita, iaitu China dan Indonesia. Okey, boleh? Okey, ulang balik. Okey, komunisme ini adalah satu ideologi, satu fahaman yang diasaskan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Buku dia Communist Manifesto Das Kapital. Okey, jadi komunis mula tersebar ke negara kita pada tahun 1926. Okey, di mana dua negara yang terlibat dalam penyebaran itu China dan Indonesia. Okey, ingat poin itu. Okey, setakat ini boleh ikut? Okey, tolong bagi feedback dalam message. Okey, adakah anda jelas tentang ini? Boleh ya, Gabriel. Okey, pelajar lain boleh tak? Okey, pelajar lain boleh ya. Okey, Liza pun boleh juga. Okey, terima kasih. Okey, Li Shunting pun boleh juga. Okey, kita uji kefahaman anda sekarang.
Okay, anda tengok soalan ini, soalan asas saja. Okay, anda cuba tengok yang ini. Okay, soalan ini ya. Okay, pernyataan ini berkaitan tentang ideologi komunis. Okay, anda tengok menjadikan ekonomi dan barang penggunaan sendiri milik negara. Okay, siapakah individu yang mengasaskan ideologi ini? Okay, bagi jawapan anda sekarang. Okay, B. Liza B, Jessie B, Eugene B, Chang Yosin B, Lee Membiao B, Gabriel B. Okay, ramai yang kata B. Lee Shooting pun kata B. Okay, betul. Jawapan dia adalah B. Okay, Frederick Engels, Karl Marx. Okay, anda boleh tulis dalam ruangan chat buku apa yang mereka tulis. Buku apa, karya apa yang mereka tulis. Nama buku tersebut. Okay, buku komunis. Okay, Das Kapital. Okay, lagi satu buah. Okay, Liza kata Das Kapital. Okay, Gabriel kata Communist Manifesto. Okay, saya ambil jawapan Gabriel. Lee Shutum pun kata Communist Manifesto. Okay, bagus. Okay, saya tulis jawapan di sini ya. Ini jawapan Gabriel ya. Okay, Das Kapital dan Communist Manifesto, dua buah buku. Okay, Lee Shutin dan Liza pun bagi jawapan yang sama. Okay, okay. Dari negara manakah komunis disebarkan ke tanah Melayu? Okay. Negara mana? Senang sahaja. C, Lihia, Liza, Lee Shutin, Chan Jongjing, Jessie. Okay. Atau C. Ya, jawapan dia adalah C, 2 dengan 3. Komunis tu China dan Indonesia. Okey, bagus. Senang saja ini. Okey, C. Okey, bagus. Okey, jadi sekarang kita sambung ya. Okey, senang. Jadi ini okey, tak ada masalah. Anda boleh jawab. Okey, kita tengok ini. Kemasukan pengaruh komunis dari China. Okey, dari China dan Indonesia. Okey, jadi kemasukan komunis ke negara kita dari China bermula pada tahun 1920-an dengan cawangan Parti Kuomintang KMT. KMT ya, yang berbubuh jabat di China. Pada masa itu KMT, Parti Kuomintang ini adalah parti politik di China. Yang pada masa itu Parti Komunis China telah bekerja sama dengan Parti Kuomintang. Jadi ini menyebabkan Parti Kuomintang dipengaruhi oleh pengaruh komunis. Jadi cawangan KMT ini ditubuhkan hampir setiap bandar di negeri Melayu. Contohnya Muar, Melaka, Seremban, Kelang, Kuala Lumpur, Sungai Petani. Selain daripada KMT, terdapat juga pertubuhan itu main school. Main school yang bergerak di kalangan orang Hailam yang pada masa itu dipengaruhi oleh Parti Komunis China, PKC. Jadi tetapi pada tahun 1927 apa yang berlaku adalah ini. 1927 berlaku perpecahan di China antara KMT dan PKC, menyebabkan The Communist International ataupun Kuomintang mengarahkan penubuhan Parti Komunis Nanyang PKN. Tetapi Parti Komunis Nanyang ini tak berapa berjaya, menyebabkan Kuomintang mengarahkan satu lagi parti ditubuhkan, itu Parti Komunis Malaya. Tidak berjaya, menyebabkan Kuomintang mengarahkan penubuhan Parti Komunis Malaya. Boleh? Jadi secara ringkas saya katakan, pada masa itu komunis bekerja sama dengan KMT. Jadi KMT tubuh cawangan di tanah di kebanyakan bandar di negeri Melayu. Selain itu kamu juga ada penubuhan main school di bawah orang Hailam yang dipengaruhi oleh Parti Komunis China. Pada tahun 1927 Parti Komunis China dengan KMT berpecah, menyebabkan Kuomintang mengarahkan Parti Komunis Nanyang ditubuhkan. Tetapi tidak berjaya. Akhirnya
Parti Komunis Malaya (PKM) ditubuhkan untuk menggantikan Parti Komunis Nanyang ini. Okay, boleh ya. Okay, lepas tu kita tengok pengaruh komunis dari Indonesia. Okay, dari Indonesia anda tengok di sini. Okay, pada masa itu, okay, ini dari Indonesia. Okay, mungkin saya guna warna merah lah. Okay, daripada Indonesia. Okay, pada masa itu, kita ada beberapa pemimpin komunis Indonesia. Okay, dan pemimpin komunis Indonesia ni mereka masuk ke tanah Melayu dan menyebarkan komunis di negara kita. Okay, pemimpin komunis ini adalah Tan Malaka, Alimin, Musso, Bodhisojetro, Ansonisi, Vinanta, Sobakat, dan Sultan Papati. Banyak nama sini, anda ingat 2-3 nama cukup. Mungkin Tan Malaka, Alimin, okay, Musso. Itu Vinanta yang senang-senang ingatlah. Okay. Jadi di Indonesia ada Parti Komunis Indonesia. Okay. Jadi Parti Komunis Indonesia ini ya, PKI ya, dia buka cawangan di tanah Melayu. Tetapi tidak mendapat sambutan daripada orang Melayu kerana komunis ini dia guna cara kekerasan. Okay. Kalau orang Melayu pada masa itu dia banyak menggunakan kaedah sederhana, okay? Sederhana. Tapi komunis ini kekerasan, jadi tidak sesuai dengan budaya di negara kita. Okey, boleh? Jadi inilah pemimpin komunis Alimin dengan Tan Malaka. Okey, boleh ya? Okey, jadi pendek kata, okey, kalau dari Indonesia, okey, Parti Komunis Indonesia PKI telah membuka cawangan di tanah Melayu. Okay, jadi pemimpin komunis dari Indonesia telah menyebarkan komunis di mana? Seberang Perai, Pulau Pinang, Perak dan Kedah. Okay, tetapi tidak mendapat sambungan kerana komunis ini guna cara kekerasan. Okay, boleh ya? Okay. Jadi sekarang kita tengok sini soalan dia. Okay, anda tengok gambar ini. Okay, ini adalah Alimin dan Tan Malaka. Okey, apakah peranan individu di atas? Okey, apa jawapan dia? Okey, A. Senang, okey. Eugene, Liza, Gabriel, dia shooting A. Okey, pilih A. Kang Peshe pun pilih A juga. Okey, bagus. Jawapan dia A. Menyebarkan fahaman komunis. Mereka ni pemimpin komunis. Okay, very good. Okey, jadi sekarang kita balik semula ke sini. Jadi sekarang komunis telah sampai ke negara kita melalui pengaruh China dan India. China dan Indonesia. Okey. Jadi disebabkan khasnya China lah. Jadi disebabkan adanya pengaruh komunis, jadi Parti Komunis Malaya telah ditubuhkan. Okey, pada 30 April 1930. Okey, jadi Parti Komunis Malaya ini ataupun short form dia PKM. Okey. Anda boleh ingat short form PKM Jadi PKM ini dia bergerak melalui Kesatuan Sekerja Pertubuhan Pendebatan Aba dan Sekolah Cina. Masih ingat tak tadi sekolah macam Ming School? Okey. Okey, Kesatuan Sekerja Pertubuhan Pendebatan Aba dan Sekolah Cina. Khasnya Kesatuan Sekerja. Okey. Jadi semasa pendudukan Jepun, okey, PKM Parti Komunis Malaya telah menjalin hubungan kerjasama dengan British untuk memerangi Jepun. Jadi pada masa itu PKM telah menubuhkan MPAJA, Malayan People's Anti-Japanese Army, dan Bintang 3 yang anda telah belajar pada bab yang ke-3 hari itu. Jadi disebabkan PKM mengadakan hubungan dengan British, jadi British telah memberi bantuan senjata, latihan kewangan, bekalan logistik dan perubatan. Okay. Jadi British telah memberi bantuan latihan, senjata, kewangan, perubatan, bekalan logistik kepada PKM. Okay. Tetapi selepas PKM selepas Jepun kalah,
Okey, selepas Jepun kalah, okey, yang hari itu saya dah sebutkan pada bab yang keempat kan. Okey, bukan bab yang keempat, bab yang ketiga. Okey, akhir bab yang ketiga. Okey, selepas Jepun kalah, British belum balik. Okey, British dia belum balik lagi. Jadi ada kekosongan selama, okey, para pelajar, berapa hari kekosongan itu? Siapa masih ingat? Terdapat kekosongan politik di tanah Melayu tau. Sebab British belum balik, tapi Jepun tak kalah. Ya, Lee Shooting, Liza, 14 hari. Okey, 14 hari. Okey, betul. Okey, jadi disebabkan ada kekosongan 14 hari, jadi PKM, okey, Bintang 3, MPAJA, mereka keluar dari hutan dan melakukan kekacauan. Okey, dan melakukan kekejaman serta pembunuhan terhadap orang Melayu, Cina dan India yang didakwa pernah bersubahab dengan Jepun. Okey. Dan lepas itu pada bab yang keempat anda telah belajar, British telah kembali. Okey. Dan British telah membentuk pentadbiran tentera, itu BMA, pentadbiran tentera British, BMA. Okay. Jadi BMA ini bertujuan untuk mengembalikan kestabilan dan keamanan dan mendapatkan kepercayaan rakyat. Okay. Jadi pada masa itu, semasa BMA mengambil alih pentadbiran, MPAJA dibubarkan dan diminta untuk menyerahkan senjata. Namun, tetapi PKM dibenarkan bergerak sebagai pertubuhan yang salah. Okay. Sebab pada masa Perang Dunia Kedua, PKM bekerjasama dengan British untuk memerangi Jepun. Okay. Jadi ini menyebabkan PKM memberi peluang untuk mempengaruhi pertubuhan tertentu dengan ideologi komunis. Okay. Jadi PKM pada masa itu dibenarkan bergerak sebagai sebuah pertubuhan yang sah. Okay. Dan ini menjadi peluang kepada PKM untuk mempengaruhi pertubuhan dengan ideologi komunis. Okay. Contohnya Kesatuan Sekerja. Okay. PNFTU. Okay. Lepas itu 335 Kesatuan Sekerja. Dan lepas itu PKM telah menyusup ke PKM, MDU Putra dan MCJA. Mereka ini adalah parti radikal. Jadi PKM berjaya menyusup masuk, okay, ke persatuan-persatuan ini. Okay. Jadi pemimpin-pemimpin radikal ni dia ada pengaruh sedikit lah dengan ideologi komunis ini. Okay. Jadi disebabkan pergerakan komunis mengancam ekonomi dan keselamatan negara, British bertindak meluluskan undang-undang itu Trade Union Ordinance nombor 9. Okay. Untuk apa? Menyekat pengaruh komunis dalam Kesatuan Sekerja dan akhirnya mengharamkan PKM. Okay. Jadi saya ulang balik cerita. Okay. Selepas Perang Dunia Kedua, PKM dibenarkan bergerak sebagai pertubuhan yang sah. Jadi PKM telah mengambil peluang ini untuk menyusup masuk ke Kesatuan Kerja serta pertubuhan seperti PKM, NDU, Putra dan AMCJ. Namun, jadi disebabkan itu, British meluluskan undang-undang Trade Union Ordinance untuk menyekat pengaruh komunis. Jadi penyebaran ideologi komunis di China dan Indonesia menyebabkan ada penduduk terpengaruh dengan fahaman komunis dan berkembang ke dalam Kesatuan Sekerja. Jadi disebabkan ada kekosongan politik di tanah Melayu itu 14 hari itu menyebabkan PKM mengambil peluang untuk menyebarkan fahamannya. Akhirnya diharapkan. Boleh? Cuba anda jawab soalan ini. Senang sahaja. Sekejap lah. Ini soalan ini. Anda beritahu saya apa jawapan dia. Ini tentang komunis.
Tak nampak atas. Okey. Yang berikut berkaitan dengan sebuah parti politik di tanah Melayu. Okey, APAJA ya. Okey. Apakah pertubuhan tersebut? Okey, JVC, Gabriel, Yap Hong Fat, Chang Yong Sing, Liza. Okey, kata B. Ya, Parti Komunis Malaya. Okey, senang sahaja. Okey. Jadi sekarang kita tengok sini. Balik ya. Okey. Jadi sekarang kita tengok 6.2. Ancaman komunis di negara kita. Tadi latar belakang. Sekarang ancaman komunis di negara kita. Okey. Jadi pada masa itu, gerakan komunis antarabangsa ataupun tadi Komintern, Komintern, mereka telah mengajukan 2 persidangan di India, di Calcutta, India. Okey. Jadi dalam persidangan ini PKM turut menghantar wakil. Jadi dalam persidangan Parti Komunis di India, pengikut komunis di kawasan jajahan digesa supaya memperhebatkan perjuangan menentang kuasa imperialis di setiap negara Asia. Jadi pada persidangan tersebut Parti Komunis diminta, pengikut komunis diminta untuk menentang penjajah. Jadi disebabkan ini PKM telah mengambil keputusan untuk melancarkan perjuangan bersenjata bagi menubuhkan Republik Komunis di tanah Melayu. Jadi disebabkan tindakan bersenjata ini, British terpaksa mengisytiharkan darurat. Jadi disebabkan British mengisytiharkan darurat ataupun sekarang kita ada COVID kan, kita panggil sebagai MCO, lockdown, total lockdown. Sebab ancaman komunis, sebab ancaman COVID-19. Tapi dahulu disebabkan ada ancaman komunis, jadi British terpaksa mengadakan lockdown juga lah, tapi darurat, untuk membeteras ancaman komunis. Dan Parti Komunis Malaya pada masa itu meneruskan tindakan melumpuhkan ekonomi dan infrastruktur serta mengancam keselamatan rakyat. Melumpuhkan ekonomi dan infrastruktur maksudnya seperti merosakkan jalan raya, merosakkan jalan kereta api, membuat serang hendak terhadap kenderaan yang lalu, melakukan kerosakan pada kawasan tanaman dan mengancam keselamatan rakyat. Contohnya membunuh orang ramai, membunuh pihak polis dan pihak keselamatan. Jadi ini adalah keganasan komunis menyebabkan British terpaksa mengisytiharkan darurat. Jadi pengisytiharan darurat ini berlaku apabila saya guna ini. Pengisytiharan darurat ini berlaku kerana apabila komunis telah membunuh 3 orang pengurus ladang di Sungai Siput, Perak. Siapa dia? Arthur Walker, John Ellison dan Ian Christian. Kalau anda tak boleh ingat nama 3 ni, anda just ingat 3 orang pengurus ladang Eropah di Sungai Siput. Selepas komunis bunuh mereka, jadi darurat diisytiharkan. Jadi pada masa itu Sir Evergen, Sir Evergen, Pesuruhjaya Tinggi British pada masa itu mengisytiharkan darurat. Darurat. Buat lockdown macam sekarang. Jadi undang-undang darurat ini meliputi kawasan apa? Perak, Johor, Perak dengan Johor lah. Lepas tu 1948, 18 Jun, kuat kuasa di seluruh tanah Melayu. Macam sekarang lah. MCO, total lockdown seluruh negara. Mula-mula berapa kawasan saja, lepas itu satu negara. Apa tujuan dia? Untuk mementeras komunis. Jadi anda tengok gambar di bawah. Ini adalah lori dan kereta api yang dirosakkan, disabotaj oleh komunis. Apa tujuan dia? Untuk melumpuhkan ekonomi British. Jadi anda tengok nombor 5 di sini ya.
Okey, anda beritahu saya apa jawapan dia. Senang saja ni. Okey. Apakah peristiwa yang membawa kepada peristiharaan darurat oleh Sir Edward Gen di tanah Melayu pada tahun 1948? Okey, Gabriel, JC, Eugene, Lihia, Lee Van Biao kata Dongki. Okey, pembunuhan 3 pegawai ladang Eropah. Okey, bagus. Senang saja ini. Okey, senang saja. Okey, anda cuba tengok soalan ini pula. Kita ulang, kita drill latih tudi. Ulang-ulang soalan ini. Okey, kalau anda lihat gambar ini, soal structure, ini adalah keadaan darurat yang menyebabkan darurat. Okey, ladang getah dibakar, Rory dibakar. Tadi anda dapat buku teks. Okey, kereta api disabotaj. Okey, kereta api disabotaj. Gambar dia. Okey, apakah peristiwa yang menyebabkan British mengisytiharkan darurat? Apakah peristiwa yang menyebabkan British mengisytiharkan darurat? Apa peristiwa dia? Okey, tolong tulis dalam ruangan chat. Okey, Alin Hong Fak pun pilih D juga. Okey, bagus. Okey, apakah peristiwa yang menyebabkan British mengisytiharkan darurat? Okey. Okay, jadi kita tengok balik sini. Okey, JC kata okey, pembunuhan 3 orang pengurus ladang Eropah. Liza pun sama, dia kata pembunuhan 3 orang pegawai Eropah serta sabotaj komunis terhadap infrastruktur. Gabriel pun bagi jawapan yang sama, dia ada bagi nama Walker atau Walker, Ian Christian dan John Ellison. Okey, Eugene pun kata sama, pembunuhan 3 orang pegawai pengurus ladang Eropah. Okey, pengurus Lee Shooting. Okey, pembunuhan 3 orang pengurus ladang Eropah. Jadi punca dia adalah apa? Pembunuhan 3 orang pengurus ladang Eropah. Okey, itu Arthur Walker, Ian Christian dan John Ellison. Okey, kalau boleh bagi 3 nama, bagus. Anda boleh bagi. Okey. Okey, anda boleh kata selain itu anda juga boleh kata sabotaj komunis terhadap infrastruktur lah. Ini pun betul juga. Okey, tapi jawapan utama adalah yang inilah. Okey. Mungkin sebab 2 markah, anda boleh bagi 3 nama ini, anda boleh kata jawapan ini, lepas tu bagilah contoh 1 nama pengurus. Okey. Kalau boleh bagi 3. Anda nak tambah dengan ini pun boleh. Okey, tindakan komunis. Okey, tindakan komunis. Okey, tindakan komunis adalah ini. Okey, walaupun darurat telah diisytiharkan, tapi komunis masih meneruskan aktiviti menggugat keamanan dan kestabilan negara. Okay. Macam sekarang lah. Okay, walaupun kerajaan kata MCO, PKP, tapi masih ada setengah orang dia masih langgar SOP. Contohnya tidak pakai face mask, masih berkumpul, dia langgar. Okay, sama. Dulu kerajaan dah buat darurat, komunis masih meneruskan aktiviti menggugurkan keselamatan. Okay. Komunis mencetuskan huru-hara. Okay. Agar penduduk hilang keyakinan terhadap British. Okay. Komunis mencetuskan huru-hara, kacau bilau, supaya penduduk hilang keyakinan kepada British. Ekonominya British tidak boleh kawal keselamatan. Okay. Jadi pada masa itu komunis dia melakukan pelbagai tindakan. Contohnya melumpuhkan ekonomi, merosakkan infrastruktur, mengancam keselamatan penduduk dan pasukan keselamatan. Okey, kita tengok yang pertama, satu demi satu. Okey, komunis melumpuhkan ekonomi. Okey, pada masa itu komunis cuba melumpuhkan ekonomi. Bagaimana dia lumpuhkan? Okey, pada masa itu dia merosakkan lombong biji timah dan ladang getah. Lombong biji timah dan ladang getah ini menjadi sasaran utama komunis. Sebab pada masa itu biji timah dan getah ini adalah komoditi utama di negara kita. Okey, jadi dia menyerang 80 lombong biji. Okey, merosakkan pokok getah, kilang estet, rumah asap, rumah kongsi, kedai dan sekolah serta membunuh pekerja. Okey, menyebabkan pekerja lombong dan getah menderita. Mengganggu hak kerja harian mereka di lombong. Nyawa juga terancam. Okay, anda boleh lihat gambar ini. Tengok, komunis membakar
dan rumah kediaman, ladang getah dan rumah kediaman penduduk. Okey, merosakkan pokok getah. Tengok, merosakkan pokok getah. Dia jadi macam ini. Okey, apa tujuan dia? Untuk melumpuhkan ekonomi. Okey, lagi satu adalah merosakkan infrastruktur. Okey, merosakkan infrastruktur. Infrastruktur ini maksudnya merosakkan kemudahan awam lah, kemudahan asas. Contohnya sistem pengangkutan dan perhubungan, jalan raya, okey, jalan kereta api, landasan kereta api, jalan raya. Okey, jadi kenderaan yang melalui jalan raya akan ditembak dan dibakar. Okey, mensabotaj maksudnya sengaja membuat kerosakan agar orang lain tak boleh guna. Okey, mensabotaj. Okey, mensabotaj kemudahan hubungan seperti telefon, telegraf dan merosakkan paip air. Okey, menyerang pekerja awam yang sedang menjalankan kerja pembaikan. Ini menjejaskan kehidupan harian penduduk sebab infrastruktur tidak dapat diselenggara dengan baik. Cuba anda bayangkan, paip rosak, tak ada air. Jadi, of course, penduduk akan berasa tidak selesa. Okay. Ini semua adalah angkara komunis. Okay, next. Komunis juga mengancam keselamatan rakyat. Okay, komunis juga mengancam keselamatan rakyat. Okay. Contohnya apa? Menggugut, mensabotaj, menyerang, melakukan kekejaman, menganiaya, menculik, merampas dan membakar harta benda serta membunuh penduduk yang tidak mahu bekerja sama. Menggugut, menyerang, melakukan kekejaman, menganiaya, menculik, membakar harta benda, bakar rumah, bakar ladang. Okey. Okey. Contohnya pada 5 Julai 1949, komunis mencampakkan bom tangan di Shen Circus tanpa Perak, menyebabkan 46 orang cedera, 4 orang mati. Okey. Okey, lagi satu mengancam pasukan keselamatan. Pasukan keselamatan ini adalah polis. Okey, polis tentera. Okey, jadi menyerang balai polis. Okey, apa tujuan dia? Untuk mencetuskan huru-hara yang menunjukkan kerajaan tidak mampu melindungi keselamatan penduduk. Jadi pada masa anda boleh tengok angka ini. Okey. Ini adalah statistik anggota keselamatan polis tentera yang terbunuh dan cedera semasa kekerasan komunis. Ini pula adalah statistik orang awam yang terbunuh dan tercedera serta hilang, hilang, diculik oleh Parti Komunis Malaya. Boleh ya. Tengok, Governor Pesuruhjaya Tinggi British pun selepas dia pun telah dibunuh. Jadi pada masa itu Sir Henry Gurney, Pesuruhjaya Tinggi British pada masa itu dekat Aberdeen, telah menjadi mangsa serang hendap komunis di Bukit Fraser, di Jalan Kubu Kuala Baru dalam perjalanan ke Bukit Fraser. Pun dibunuh, diserang hendap. Jadi kita boleh lihat keganasan komunis. Anda tengok sini. Ada lagi. Jadi komunis juga menyerang pasukan keselamatan seperti menyerang balai polis. Ada banyak contoh di sini. Anda ingatlah 1-2 contoh cukup. Anda pilihlah yang mana senang. Menyerang balai polis di mana? Gua Usang. Bukit Kepong. Kalau anda tengok YouTube, anda type perkataan Bukit Kepong, anda akan tengok satu filem tempatan Bukit Kepong, di mana filem ini menunjukkan keganasan komunis menyerang balai polis di Bukit Kepong. Jadi polis di dalam filem ini Kepong mempertahankan balai polis sehingga akhir titisan. Mereka terkuban. YouTube anda tengok, cari type Bukit Kepong, anda tengok filem itu. Banyak lagi contoh sini, balai polis Kambau, balai polis Kedah, balai polis Chong Seng.
Jadi disebabkan keganasan komunis ini ya, ini menyebabkan rakyat menjadi sengsara, sengsara dan derita. Ini menyebabkan rakyat dan kerajaan bekerja sama untuk memeras komunis. Tindakan komunis ini menyebabkan rakyat dan kerajaan bekerja sama untuk memeras komunis. Ini adalah rumusan dia. Okey. Jadi sekarang kita tengok sini. Anda cuba tengok soalan objektif dan anda beritahu saya apa jawapan dia. Okey, nombor 6. Okey, anda tengok. Okey, mengapakah Lombong Biji Timah dan ladang getah British menjadi sasaran serangan komunis? Okey, A. Merosakkan infrastruktur. B. Melemahkan rakyat tempatan. C. Menggunakan sumber ekspor. D. Meleburkan ekonomi penjajah. Okey, Liza, JC, Lee Wen Biao, Lee Shu-ting, Lee Hia. Pilih D sebagai jawapannya. Chong Yang Sing, Yang Hufat pun sama. Dipilih D. Yang jawapan adalah Dongki. Okey, bagus. Melumpuhkan ekonomi penjajah. Okey, nombor 7. Apakah tindakan komunis untuk melumpuhkan ekonomi penjajah ini? A. Membunuh pegawai kerajaan. B. Menjatuhkan mata wang. C. Merosakkan pokok getah. D. Mengancam pasukan keselamatan. Okey. Keyword di sini adalah melumpuhkan ekonomi. Melumpuhkan ekonomi. Okey. Lee Shu-ting, Lee Wen Biao, Kang Pei-shi, Liza, Chong Yen-sing, Lee Hia. Okey. Bagi jawapan C. Okey, bagus. Merosakkan pokok getah. Kan tadi saya ada tunjuk gambar kan? Yang ni. Okey, anda tengok soalan 8 sekarang. Okey, jadual berikut menunjukkan statistik orang awam yang terbunuh, tercedera dan hilang akibat kekejaman komunis. Okey, ini orang awam. Okey, apakah punca situasi di atas? Mengapa pada masa itu komunis membunuh orang awam? Okey, orang awam. Okey, anda boleh bagi jawapan. Apa jawapan dia? Anda boleh rujuk muka surat 150. Mengapa? Mengapa buat macam tu? Okey, mungkin soalan ada silap sikit. Okey, patutnya mungkin dia bubuh ini. Okey, sesuai ke-8 soalan. Okey, enggan bersubahat dengan komunis. Okey, boleh? Sebab anda tengok sini dia enggan bekerja sama. A lah. Okey, dia tertinggal perkataan enggan. Tidak bekerja sama. Okey, nombor 9. Okey, anda beritahu saya apa jawapan dia. Apakah tindakan yang dilakukan oleh komunis terhadap Sir Henry Gurney sehingga membawa kepada kematian Pesuruhjaya Tinggi British? Sir Henry Gurney dibunuh kan? Okey, ramai yang pilih D di sini ya. Lee Shu-ting, Liza, Gabriel. Okey, ya, serang hendak. Okey, bagus. Jawapan dia serang hendak. Serang hendak. Okey, kita bertihar balik. Ya, serang hendak. Okey, pembunuhan Sir Henry Gurney. Dia menjadi mangsa serang hendak. Okey, nombor 10. Okay, sorry, terlajak pula. Okey, nombor 10. Okey, melemahkan ekonomi, memusnahkan infrastruktur, menggugat keamanan. Okey, jadi apakah matlamat yang ingin dicapai oleh komunis? Kang Pei-shi kata dongki. Okey, Liza pun kata dongki. Okey, Lia dongki, JC dongki, Chong Yong-sing dongki. Ya, jawapan betul. Menubuhkan sebuah republik. Republik apa? Republik komunis. Okey, bagus. Okey, nombor 11. Okey, anda tengok. Okey, ini. Ini menunjukkan siri serangan okey, komunis di tanah Melayu. Okey. 17 Jun 48, kawasan apa? Okey, 26 Jun Temerloh Pahang, 8 Jun Jeranto Pahang, 17 Julai 2 Musang. Okey, putusan 151. Okey, dia apa? 151 12 Jun Okey. Mana jawapan dia? Ini. Okay, apa jawapan dia? A Okey, Johor. Okey, bagus. Okey,
Itu saja soalan objektif. Kita tengok soalan subjektif pula. Okey, anda tengok di sini ya. Okey, B. Tindakan komunis telah melumpuhkan ekonomi dan mengancam keselamatan rakyat di tanah Melayu. Jelaskan. Okey, jadi anda jelaskan tindakan komunis yang melumpuhkan ekonomi dan mengancam keselamatan rakyat. 4 markah. Okey, jadi soalan ini dia terbagi kepada 2 bahagian. Satu tentang ekonomi, satu tentang keselamatan rakyat. Jadi anda ceritakanlah. Okey, mungkin ekonomi anda ceritakan 2, keselamatan 2. Maksudnya bagaimana komunis menyembuhkan ekonomi, bagaimana komunis mengancam keselamatan rakyat. Okey, bagi jawapan anda, apa tindakan komunis tersebut? Okey, KMPC kata merosakkan infrastruktur. Okey, bagus. Merosakkan infrastruktur. Okey, bagus. Okey, apa jawapan lain? Okay, jelaskan. Jelaskan maksudnya anda kena huraikan sikit. Okey, anda mungkin kata merosakkan infrastruktur seperti apa? Jalan landasan kereta api. Okey, telefon, telegraf. Okey. Okey, Liza. Okay, infrastruktur betul. Okey, cuma nak kena bagi contoh sikitlah. Okey, kita tengok jawapan Liza. Okey, melakukan sabotaj terhadap BJ Timah. Okey, ladang getah. Okey, buktinya mereka telah merosakkan pokok getah dan membakarnya. Okey, bagus. Okey, bagus. Jawapan ini cukup bagus. Sabotaj. Okey, sabotaj. Okey. Terhadap lumbung biji getah. Okey, merosakkan getah dan membakarnya. Okey, bagus. Oh, ini. Okey, Li Wenbiao dia bagi contoh lagi. Okay, Li Wenbiao dia bagi contoh lagi ya. Okey, bagus. Li Wenbiao. Okey. Komunis telah menyerang 80 lumbung biji timah dan menyebabkan kerja harian terganggu. Okey, bagus. Okey, jawapan ini dia lebih kepada melumpuhkan ekonomi. Okey, cuba anda bagi jawapan mengancam keselamatan rakyat. Ini dari segi melumpuhkan ekonomi memang anda dah dapat markah penuh. Okey, kalau keselamatan rakyat macam mana? Okey, Gabriel. Okey, tindakan komunis telah melumpuhkan ekonomi termasuk menyerang kawasan lumbung biji timah, membakar pokok getah. Selain itu, komunis telah membunuh penduduk, menculik dan merampas satu benda. Okey, bagus. Jadi ini adalah contoh jawapan 4 markah. Okey, Liza pun sama. Okey, Liza, komunis telah mengancam keselamatan rakyat dengan melakukan ugutan, siksaan dan tindakan zalim. Contohnya mencampakkan bot tangan yang menyebabkan kematian dan kecelakaan serius. Okey, bagus. Ini huraian ini bagus untuk keselamatan. Okey, anda bagi contoh. Okey, bagus. Okey, Liza saya letak sini sekejaplah contoh dia. Okay, ini contoh yang diberikan oleh Liza. Penuh kan? Okey. Jadi ini jawapan dia, jawapan Liza. Okey, jadi anda dapat 4 markah. Jadi anda katalah tindakan komunis melumpuhkan ekonomi ialah apa? Merosakkan infrastruktur, melakukan sabotaj terhadap lumbung biji timah dan ladang getah. Okey, okey. Mereka menyerang 80 lumbung biji timah. Okey, merosakkan pokok getah. Selain itu, mereka komunis juga telah membunuh penduduk, menculik, okey, melakukan ugutan, siksaan, tindakan zalim, mencampakkan bom tangan, menyebabkan kematian yang serius. Okey, jadi soalan yang terakhir ini, berdasarkan pengetahuan sejarah anda, cadangkan langkah yang perlu diambil oleh rakyat untuk membantu kerajaan membeteras ancaman komunis. Okey, apa jawapan anda? Apakah langkah, ini soalan kebat, apakah langkah yang dilakukan oleh rakyat, yang perlu dilakukan oleh rakyat untuk membantu kerajaan membeteras ancaman komunis? Okey, apa jawapan dia? 4 markah. Apa peranan rakyat? Soalan ini dia sebut tentang peranan rakyat. Apa peranan rakyat untuk membantu kerajaan membeteras ancaman komunis? Okey, kita dah ada jawapan di sini. Okey, Liza, JC, Li Wenbiao pun dia pun bagi. Okey, saya letak jawapan di sini supaya anda boleh nampak.
Okay. Liza dengan JC, jawapan dia adalah ini. Okay. Melaporkan anggota komunis yang radikal bekerjasama dengan kerajaan. Okay. Menyokong pentadbiran kerajaan. Okay, lagi. Gabriel, rakyat perlu melakukan serangan keras. Dan menghapuskan ancaman komunis dan menghapuskan idea komunis. Ini keras sikit jawapan ni. Okay, sekejap. Okay, rakyat perlu melakukan serangan keras. Okay, mungkin anda kata inilah. Okay, rakyat perlu membantah. Okay, serangan keras dan okay, ancaman komunis. Okay, serangan komunis lah. Ataupun membantah keras serangan keras komunis ataupun ancaman komunis. Okay, dan menghapuskan idea komunis. Okay, JC dikata apa? Menyertai pasukan keselamatan. Okay, menyertai pasukan keselamatan. Liza tidak memberikan bantuan kepada golongan komunis. Okay, bagus. Li Shuting. Okay, rakyat haruslah menjadi anggota pasukan keselamatan untuk membantu kerajaan memberantas ancaman komunis. Okey, bagus jawapan anda. Okey, Li Shuting tidak membekalkan makanan dan bahan keperluan kepada komunis. Okey, bagus. Okey, bagus jawapan Li Shuting. Okey, okey, jadi apakah langkah yang perlu dilakukan? Langkah yang perlu dilakukan oleh rakyat ialah melaporkan kegiatan anggota komunis yang radikal, okey, menyokong dasar dan pentadbiran kerajaan dan bekerja sama dengan kerajaan, membantah serangan dan ancaman komunis, okay, dan tidak membenarkan idea komunis ini menular. Okay. Tidak memberi bantuan kepada komunis. Okay. Tidak membekalkan makanan barangan kepada komunis. Menyertai pasukan keselamatan, contohnya polis dan tentera, untuk membantu kerajaan memeteras ancaman komunis. Okay. Jadi bagus jawapan pelajar. Okay. Jadi jam dah menunjukkan 11.53. Okay, saya bagi anda lagi link kehadiran. Ada pelajar yang baru isi. Okay, anda tolong isi link kehadiran sekarang. Bagi yang tak isi, tolong isi sekarang untuk menunjukkan anda hadir. Lihat pada ruangan chat, pilih salah satu link dan isi. Dan kepada yang dah isi, anda boleh left mesyuarat ini dan menyertai kelas anda yang lain. Okay. Jadi sekian, terima kasih.